TV KPM. Cikgu buat apa tu, Cikgu? Oh, hi Sean. Hello, selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Apa Okey cikgu Sean, buat tu? hari ini saya tengah mengambil ukuran untuk bahan projek yang disediakan oleh pelajar. Okey. So, Sean maknanya, tahu? Apa benda yang saya pakai sekarang ni, tahu? Aku tak tahu, nampak macam pembaris, Cikgu. Yes. Pembaris tapi lebih advance. Lebih baik lagi daripada pembaris. So nanti yang ni kita akan teroka sekejap lagi, Zang. Okeylah, baiklah cikgu. Tapi sebelum tu, kepada mereka yang sedang menonton, anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga pada hari ini kita ada Cikgu Fauzia. Ya, Cikgu? Tetapi sebelum tu, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti makan pelitup muka. Yang penting tu pastikan anda pakai dengan cara yang betul. Dia kena tutup hidung, atas hidung ni sehingga ke dagu, dan apabila buka pelitup muka jangan letak bawah dagu tu, letak ataupun simpan di tempat yang selamat. Selain daripada itu, pastikan anda kerap cuci tangan dengan air dan sabun, dan juga pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer, dan jarak di antara satu sama lain mestilah tidak kurang daripada 1 meter macam saya dengan cikgu. Kan, Cikgu? Ya, betul. Okey, macam tu, Cikgu. Saya dah pakai hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Mungkin cikgu pun boleh pakai sekali. Kita amalkan SOP sama-sama. Yang penting tu kena sentiasa jaga kebersihan kita, ya, Cikgu? Betul. Okay, baiklah. Oleh kerana kita berada di dalam jarak yang sesuai, boleh kita buka pelitup muka, Cikgu? Silakan. Dan apabila anda buka pelitup muka anda, pastikan anda simpan di tempat yang selamat. Macam cikgu dengan saya, kita ada bekas khas untuk simpan pelitup muka kita. Dan yang disebutkan tadi, jangan letak bawah dagu, jangan letak atas kepala, jangan letak atas meja, simpan di tempat yang selamat. Okey. Baiklah, Cikgu. Nampaklah muka kita, kan, Cikgu? Mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu lagi sekali? Okey. Assalamualaikum dan hai, selamat pagi. Nama saya Cikgu Fauzia binti Muhammad Sanib, merupakan Ketua Program Teknologi Pemesinan Industri daripada Kolej Vocasional Taipei. Okey, terima kasih, Cikgu. Okey, kita dah berkenalan. Jom kita berkenalan pula dengan mermaid kita yang ada dalam talian. Hai semua! Selamat pagi! Hai. Itu dia. Okey, baiklah. Nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda, ya. Kita mulakan dulu dengan Nazmi. Ya, Nazmi? Nazmi, jangan lupa buka pelitup muka pula. Buka, pasang mic, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazmi bin Ahmad Nizam. Saya pelajar tahun 2 SBM. Terima kasih. Dan seterusnya, Farid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farid Umar Afidi. Daripada merupakan pelajar tahun 2 SPM. Terima kasih. Ayu. Assalamualaikum. Nama saya Ayu Fahana binti ZMY. Pelajar tahun 2 SBM. Terima kasih. Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Saiful Azri. Saya pelajar tahun 2 SBM. Terima kasih. Kita juga ada Syamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Syamil Syahmi bin Syarif. Saya merupakan pelajar tahun 2 SBM CJ Vocational Malaysia. Terima kasih. Dan yang terakhir, Syamani. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Syamani binti Samsul dari tahun 2 SBM. Okey, terima kasih. Baiklah, Cikgu, kita dah berkenalan dengan mereka semua. Adakah anda bersedia untuk penerakan kita hari ini? Bagilah thumbs up. Kalau dah bersedia dah. Okey, baik. Okey, Cikgu, saya nak tanya, ya. Apa sebenarnya yang kita akan fokus untuk penerakan kita ini? Okey, jadi Sean, tajuk pada hari ini adalah aplikasi peralatan pengukuran. Okay. Jadi saya akan fokuskan kepada bagaimanakah kita menggunakan peralatan pengukuran apabila sesuatu projek telah dihasilkan. Selepas projek dihasilkan baru kita ukur lah. Betul. Dan itu untuk menjaga
kualiti sesuatu produk yang dihasilkan lah. Okey. Jadi kita perlu tahu macam mana nak gunakan peralatan ukuran yang betul dengan produk yang betul. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, nak bagi tahu kepada mereka yang menonton di rumah, apa yang berlangsung sekarang adalah kempen sempena sambutan Hari Guru. Biasanya setiap tahun tu 16 Mei kan cikgu? Betul. Okey, so untuk tahun ni tema sama dengan tahun lepas, iaitu berguru demi ilmu bina generasi baharu. Oleh itu kita telah pun menerima banyak kad kiriman daripada murid-murid di seluruh Malaysia cikgu. Inilah bakulnya, ni sebahagian daripada hasil kerja mereka. Mungkin cikgu boleh pilih salah satu daripada kad ni, mana-mana boleh cikgu. Saya pilih yang ini. Wow. Okey, boleh saya bacakan cikgu? Okey, terima kasih. Okey, ini dia. Ini bahasa Inggeris ni. I'm so grateful you are my teacher. # terima kasih cikgu. Okey, saya buka kad ni. Wow. Pop-up kad cikgu. Ada bunga dia dan pelbagai mesej ada di sini. Ini adalah to all teachers, thank you teacher. Okey, ni pun ada mesej dia. Cantiklah kad ni cikgu, sangat kreatif. Yes, dan nampaklah kad seperti ini memang tak boleh beli. Ini adalah hasil kerja Yo Wei Chin daripada SMK Datuk Penggawat Timur. Terima kasih. Dan juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua cikgu atas jasa dan pengorbanan cikgu dalam mendidik kita semua. Terima kasih cikgu. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita meneruskan penerokan kita, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Fauzia. Okey, baiklah cikgu, jom kita mulakan penerokan kita. Okey. Jadi pada hari ini kita akan pergi kepada aplikasi peralatan pengukuran. Jadi sebelum kita pergi, aplikasi peralatan pengukuran ini melibatkan beberapa alatan pengukuran. Okey, jadi pada hari ini saya akan berfokus kepada angkup vernier sahaja. Itu dia yang pembaris tadi ya cikgu. Ya, pembaris hanya skala di sini saja. Tapi dia ada banyak lagi kegunaan yang lain. Okey. Jadi kita akan tengok satu persatu bahagian di dalam angkup vernier. Itu dia. Banyaknya cikgu. Ya, ada banyak bahagian pada angkup vernier. Jadi sebelum saya teruskan lagi Sean, apa kata kita tanya dengan pelajar? Jom cikgu. Okey. Pelajar, so saya pergi kepada, mungkin saya boleh pilih seorang, mungkin Syamani. Okey, Syamani. Kalau Syamani tahu, apakah fungsi nut pengunci? Nut pengunci digunakan untuk mengunci plat vernier supaya kedudukan ukuran tidak berganjak semasa angkup dikeluarkan daripada benda kerja. Okey, betul. 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 Tepat sekali. Tepat sekali. Okey, jadi itulah fungsi nut pengunci. Okey, selain itu kita juga ada rusuk. Okey, kita ada rahang. Okey, dan kita ada skala utama, skala vernier dan bilah pengukur dalam. Okey, jadi setiap bahagian ni saya akan demo macam mana kita nak guna, Sean. Okey. Okey, jadi kita akan mula dulu dengan rusuk. Rusuk. Okey, rusuk. Nama rusuk So macam mana kita guna? Okey, rusuk ini adalah bahagian yang berbentuk macam tanduk di angkup vernier ni. Di bahagian atas dia. Okey, itu kita panggilkan rusuk. Jadi fungsi dia adalah mengukur bahagian dalam. Dalam? Ya, bahagian dalam yang ada diameter. So kita akan guna bahagian dalam ni untuk mengukur. Jadi itulah Sean, kalau kita pakai pembaris, macam mana kita nak ukur bahagian dalam? Okey, cuba Sean pegang satu. Okey, yang ni kan itu. Okey, demo. Okey. Kalau kita nak ukur bahagian dalam yang bulat tu. Kalau pakai pembaris, macam mana kita nak ukur, Sean? Saya rasa saya akan letak pembaris macam ni, cikgu. Macam tu je. Okey, betul kan? So tengok dalam macam ni lah. Tapi ukuran yang kita dapat kurang tepat. Okey, jadi kita kena gunakan alatan yang tepat dengan bahagian yang tepat. Itulah fungsi pengukuran yang baik. Okey, tips pengukuran yang baiklah, kaedah yang baik. Okey, jadi saya akan demo macam mana kita nak gunakan rusuk ni bagi mengukur bahagian dalam di sini. Okey, so kita akan bukakan dia dan kita akan rapatkan dia begini. Ini saya
sharingkan sini. Dan kita akan rapat ukur sehingga begini. menyentuh permukaan dalam, Cikgu. Menyentuh permukaan dalam. So saya akan pusing sikit. Okey. Okey, nampak so ya. kita nampak so dia dalam bahagian depan dia beginilah. Jadi dia lebih tepat. Lebih tepat lah. Okey, so kita betul-betul dapat diameter ukuran dalam bagi projek ini di sini. Okey, so kemudian kita akan beralih pula ke bahagian yang kedua. Okey, seterusnya tadi disebut adalah nut pengunci. Nut pengunci. Okey, jadi nut pengunci tadi pelajar Syamani telah menyebut bahawa kita menggunakan nut pengunci itu untuk memastikan dia tidak bergerak. Setelah bacaan diambil. Okey, jadi kita boleh lihat bila saya buka begini, okey, dan kita akan kunci nut di sini. Okey. Bila kita alihkan dia tidak akan bergerak. Kalau jadi kan berat kan walaupun 1-2 mm tu nanti dia punya betul, ketepatan. Ketepatan ukuran tu penting supaya kita nak memastikan tiada ralat. Okey, ralat yang berlaku ketika pengukuran. Itu bahagian yang kedua. Okey, seterusnya, sebelum saya teruskan lagi bahagian yang seterusnya, mungkin saya boleh bertanya kepada pelajar kita lagi. Okey. Mungkin Muhammad Farid. Okey, Muhammad Farid. Apakah skala yang ada pada bahagian angkut vinyl? Skala yang ada pada bahagian angkut vinyl? Ya. Skala utama dengan skala vinyl? Ya, betul. Tepat sekali. Itu dia. Okey, betul. Betul, tepat sekali. Saya tak pasti sangat, Cikgu kena ajar saya. Okey. So, skala vinyl dan skala utama inilah yang menentukan macam mana bacaan ukuran diambil. Okey. Okey, jadi pelajar dia akan belajar tentang skala utama dan skala vinyl. Okey, jadi skala utama adalah skala yang duduk tetap di bahagian yang tidak bergerak ni lah. Bahagian utama dia duduk tetap. Tetapi skala vinyl dia akan bergerak mengikut yang ni yang bergerak ni. Itu dia. Skala vinyl dia akan bergerak mengikut ukuran. Jadi, okey, dari bacaan pergerakan ni kita akan dapat ketepatan pada skala utama. Kemudian kita akan campur dengan bacaan pada skala vinyl dan kita akan dapat ukuran yang tepat. Yang saya nampak atas skala vernier ni dia ada macam nombor di bahagian bawah dan juga atas. Betul. Apa perbezaan tu, Ibu? Jadi di bahagian bawah ini adalah ukuran dalam matriks. Milimeter. Okey, dan dari bahagian atas ni pula adalah ukuran dalam inci. Okey. Jadi saya nak Alang Syah dah bertanya tu. Okey, jadi kebiasaannya kita akan pakai unit milimeter. mm. Okey, jadi biasa pelajar akan guna skala utama dan bahagian bawah skala milimeter skala vinyl. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian rahang. Okey, tadi kita pergi rusuk, kemudian kita pergi rahang. Kalau rusuk adalah mengukur bahagian dalam, rahang dia mengukur opposite dia ataupun dia punya perbezaan dia adalah mengukur bahagian luar. Okey. Jadi saya akan demo macam manakah kita mengukur bahagian luar ataupun diameter luar bahan. Okey, kita ambil bahan yang sama. Okey, kalau tadi kita ukur bahagian dalam, sekarang kita nak ukur bahagian luar. So, kita akan letak di bahagian luar dan kita rapatkan. Kemudian kita akan kunci dengan nut pengunci tadi. Okey, di sini kita akan kunci. Okey, setelah kita nak kunci, kita kena letak dulu kat bawah. Okey, baru kita boleh putarkan dia. Kunci dan kita akan tarik dia keluar. So, kita akan dapat satu ukuran yang tepat. Di sini. Okey. So, mungkin mereka yang tiada yang tak nampak, mungkin yang tengah menonton sekarang. So, yang rusuk tu bayangkanlah di bulatan macam ni kan, rusuk tu dia kena sehingga menyentuh permukaan. So rahang pun sama dari luar dia akan ke dalam. Menyentuh ke dalam. Okey, faham. Okey, seterusnya, sebelum kita pergi seterusnya lagi, ada last sekali bahagian ataupun bahagian yang terakhir sekali. Okey, saya nak bertanya dengan pelajar lagi sekali. Okey, Muhammad Nazmi. Okey, apakah fungsi bilah pengukur dalam? Okey, saya rasa Cikgu Nazmi terkeluar ke? Okey, tak apa. Mungkin kita boleh tanya siapa ni? Syamil boleh ke? Okey, mungkin Muhammad Syamil boleh jawab? Boleh ke? Okey, bilah kegunaan bilah pengukur dalam, mengukur kedalaman lubang pada bahan. Okey, betul. Lubang. Betul. Okey. Jadi
bahagian yang sama saya akan ambil projek yang sama saja supaya mudah kita nak lihat. Okey. Jadi kita bahagian dalam dengan rusuk, kemudian kita ukur diameter luar dengan rahang dan kemudian kita ada kedalaman. Jadi kedalaman ni sebenarnya dia kena letak di atas satu permukaan yang rata seperti ini. Dan kita ambil veneer ini, kita bukakan dia sehingga dia menyentuh ke bahagian dalam. Jadi dia beginilah. So sama juga kita akan kunci, nak pengunci dia. Dan kita tarik, kita baca. Macam tu. Ingatkan apa tu untuk cucuk benda apa. Untuk mengukur kedalaman. Mengukur kedalaman. Jadi inilah kedalaman dia. Kita baca di sini. Cikgu, saya rasa ini kan, angkut benda ni kita boleh gunakan juga sebagai yang ni kan. Nak cucuk sate boleh ke? Tak boleh kan? Tak boleh. Tak boleh. Jadi tak boleh. Ingat kita tu kena ilmuwan menggunakan peralatan yang betul dan bahagian yang betul mengukur bahagian projek yang betul. Itulah konsep pengukuran yang baik. Ya, betul. Jadi pelajar kena faham bahawa penggunaan yang betul dan tepat kepada benda yang betul akan menghasilkan ukuran yang tepat. Jadi kita kena jaga dalam bidang pemesinan produk menghasilkan sesuatu produk, kita kena jaga bahagian ketepatan. Yalah betul ukuran sebab kita mengikut kepada spesifikasi lukisan. Ya betul. Dan kadang-kadang apabila sesuatu projek tersebut menggunakan lebih daripada satu bahagian, kalau mungkin 2 mm pun, kalau kesilapan 2 mm pun mungkin benda tu tak boleh masuk ataupun tak boleh cantumkan ego. Ya betul. Okey, jadi saya nak menguji teori yang Sean kata tadi. Apabila berlakunya pemasangan, dia, kalau berlakunya ukuran tidak tepat, dia akan mengakibatkan tidak berlaku pemasangan yang betul. Jadi yang ini sebenarnya dia boleh ada dua bahagian, kita boleh masukkan di dalam. Okey. Jadi dia bercantum. Menjadi satu projek yang sempurnalah. Jadi kalau kata kita mengukur tadi salah, jadi takkan dapat masuklah. Jadi tidak berlakulah pemasangan ni yang lancar ni. Okey, saya ulang lagi sekali. Nampak? Okey. So betul ini tak? Kira sempurna ya ko? Ya. Jadi dia masuk dengan sempurna, tidak terlalu longgar. Okey, dan tidak terlalu ketat. Jadi sebab itu kita perlukan satu pengukuran yang tepat. Dengan ralat yang paling kecil. So maknanya ralat masih boleh berlaku tetapi mesti ada, dia ada macam skala ego di mana ralat tu masih boleh berlaku. Betul. Biasanya berapa mm ego? Kita panggil itu adalah had terima. Had terima, Yes, had terima. Jadi mm tu, had terima tu kita bergantung kepada lukisan yang diberi oleh pelanggan ataupun yang dikeluarkan oleh pereka lukisan lah. Okey, kalau kata dia nak minta, biasanya bagi pemesinan kita hingga ke mikron 0.0001. Wow. Begitu tepat lah. Ya betul. Kita mahukan dalam pemesinan, kita mahukan ketepatan. Sebab ia melibatkan pemasangan beberapa objek. Jadi kita kena jaga dari segi kualiti pengukuran supaya tidak berlaku kemalangan. Jadi sesetengah objek ni yang kita akan gunakan terutama di bahagian yang bergerak. Contoh mesin yang bergerak, bahagian otomotif kenderaan, kapal terbang dan sebagainya. Semua bahagian-bahagian tu memerlukan satu ukuran yang tepat, yang precise ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu kejituan. Yes. Jadi bila ada kejituan yang baik, maka kita akan mengelakkan kemalangan. Itu yang kita nak elak. Jadi kualiti yang baik harus diterapkan dalam diri pelajar lah. Jadi semasa pemesinan, ukuran kena dipastikan menepati lukisan. Okey, jadi bukan kata kalau kata ukuran 90 mm, bukan kata kita nak 90 mm. Kadang-kadang dia ikut pada lukisan lah. Mungkin lukisan sebenarnya nak 89.90. Jadi kita kena hasilkan 89.90. Ya betul. Sebab apa? Kalau kata dia nak 90 tapi kita hasilkan 90, dia akan jadi ketat. Dia akan masuk tu, dia tak boleh nak masuk. Jadi kita kena bagi sedikit ralat ataupun kelonggaran supaya dia masuk dengan lancar macam ni. Dan saya rasa dia bergantung kepada fungsinya. Kalau contohnya ia berfungsi dalam keadaan yang panas ataupun menyerap haba, dia mungkin juga akan mengembang. Betul. Oleh sebab itu kita perlukan dia punya had terima. Ya betul. Jadi had terima itu bergantung juga kepada jenis bahan yang kita gunakan. Okey, jadi jenis bahan yang kita gunakan dan kerja-kerja yang kita akan lakukan. Maknanya tekanan kepada bahan tu ke, apakah kerja-kerja yang kita lakukan. Jadi macam contoh
kita bahagian tayar kereta. Kan, penyambungan antara tayar kereta dengan bahagian besi. Jadi bila berlaku pergeseran yang kerap, dia akan berlaku pemanasan, mungkin perkembangan produk ataupun bahan yang digunakan tu dia akan mengembang. Jadi di situ kita kena kira lah berapa ralat yang sepatutnya kita letak supaya dia berjalan dengan lancar. Okey. Baik. Ada apa-apa cikgu nak tambah, cikgu? Okey, Zuhur di sini saya akan jadi saya untuk bahagian ni saya tercapailah, maknanya saya nak demonstrasi bagaimana kita nak gunakan ketepatan, maknanya menggunakan bahagian angkut binier yang betul kepada bahan yang betul. Bahagian yang betul pada projek. Ya. Okey, sebelum tu saya nak tanya kepada murid kita sama ada anda ada apa-apa soalan tak nak tanya cikgu sebelum kita bergerak ke bukan subjek tapi tajuk perbincangan kita yang seterusnya. Ada tak apa-apa soalan? Ada tak apa-apa mungkin anda ya, semua okey? Okey. Ada tak apa-apa masalah yang anda pernah menghadapi apabila menggunakan angkut binier ni? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Semua berjalan lancar. Tak ada. Sebab ni cikgu yang tunjukkan bagaimana nak gunakan, cikgu. Sebab itulah tak ada masalah kan. Betul. Cikgu, saya nak tanya, cikgu. Okey, yang tadi kan apa perbezaan yang di hadapan kita yang cikgu ni, yang cikgu tunjukkan yang ni kan, cikgu? Betul. Tapi apa perbezaan yang ini dengan yang ini, cikgu? Okey, saya pegang satu. Okey, cikgu. Okey, jadi yang tadi yang saya tunjukkan pada sebelum tadi kita pakai angkut binier. Dua-dua masih angkut binier, tetapi cara bacaan dia. Okey, jadi pada angkut binier yang sebelum tu adalah kita bacaan secara manual. Tapi di sini yang saya pegang ini, bacaan kita ambil secara digital. Jadi kita tak perlu ada penambahan dan sebagainya. Cuma kita terus baca terus pada permukaan yang diletakkan di sini, nilai bacaan yang dipamerkan di sinilah. Okeylah. Maknanya itu lagi senang nak guna, cikgu. Betul. Dan ini juga lagi tepat, Sean. Lebih tepat. Ya, lebih tepat. Tapi ini kita gunakan mata kita kan, cikgu. Yang itu kita lihat je masa salin. Betul. Tapi bergantung juga kan, mana tahu tiba-tiba kalau bateri rosak ke, bateri dah habis ke, tiba-tiba tak boleh nak ukur pula. Baik, kita tahulah cara asalnya untuk mengukur. Betul. Jadi pelajar sebelum dia tahu menggunakan yang digital ataupun automatik, pelajar kena tahu macam manakah bacaan manual diambil. Itulah ya. Sebelum berlari kita kena berjalan dulu kan, cikgu? Betul. Okey, dan sebelum kita berjalan ke segmen ataupun ke topik yang seterusnya, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Guruku, saat aku baru mengenal aksara, kau pun ajari aku menghitung angka. Saat aku baru mengerti bahasa, kau pun ajari aku tentang logika. Dalam ajarannya ada harapan, dalam tegurannya ada doa, dalam marahnya ada sayang, dalam diamnya ada kebijaksanaan, dalam tangannya ada sahsiah terbina. Biar penat berdiri, jangan penat memberi. Biar lelah terduduk, jangan lelah membentuk. Biar penat bercakap, jangan penat berharap. Diri ini asalnya sehelai kain putih. Terima kasih buat semua yang sudi mencorakkan. Kegigihanmu dalam mendidik tidak akan dilupakan. Terima kasih, cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Fauzia. Untuk hari ini adalah subjek TVET, Teknologi Permesinan Industri, Aplikasi Peralatan Pengukuran. Baiklah cikgu, jom kita teruskan penerokan kita. Okey, baik Sean. Tadi kita dah pergi kepada bahagian-bahagian pada angkut binier dan kita gunakan bahagian-bahagian angkut binier pada bahagian projek yang kita nak ukur dengan betul. Okey, jadi seterusnya selepas kita tahu nak guna di mana, seterusnya kita kena tahu bagaimana untuk mengambil bacaan ukuran. Okey, jadi sebelum saya mula teruskan lagi meneroka bagaimana pembacaan ukuran diambil,
Okey, saya nak tanya lagi sekali kepada pelajar, mungkin kepada Ayu Fahana. Okey, apa 2 skala yang kita pakai untuk kita ambil bacaan pada angkut linear? Skala utama dengan skala. Ayu boleh kuat sikit, Ayu tak dengar lah. Skala utama dengan skala linear. Okey, jadi betul. Betul. Okey. Tahniah Ayu kerana berjaya menjawab dengan betul. Okey, jadi betul seperti kata pelajar, skala utama dan skala linear. Okey, jadi bila ada 2 skala bermaksud kita kena ada berlakunya penambahan bagi kedua-dua skala baru kita akan dapat satu bacaan yang sebenar. Okey, jadi macam manakah kaedah membaca yang betul? Okey, jadi kalau melihat pada skala, kita lihat kepada slide. Okey, jadi skala pada bahagian slide. Okey, jadi pada bahagian slide kita akan tengok ada skala utama iaitu berada di bahagian atas. Jadi nombor dia adalah 40, 50, 60, 70, 80 dan 90. Setiap antara nombor itu dia ada 10 senggatan. Okey, jadi sekiranya 10 senggatan dia mewakili 40 mm. Milimeter. Okey. Okey Jadi bila ada kita kena kepada satu senggatan dia akan jadi 41. Yalah okey. betul. Seterusnya 42, 43 dan seterusnya sehinggalah ke skala yang seterusnya iaitu nombor yang seterusnya 50 mm. Okey, jadi itu cara pembacaan bagi skala utama. Okey, seterusnya kita akan tengok skala linear iaitu skala yang berada di bahagian bawah. Okey, jadi kalau tengok pada slide, untuk skala di bahagian bawah kita ada nombor 0, 5, 10, 15, 20 sehinggalah 50. Dan beza setiap pada nombor itu ada 5 senggatan. Tetapi di dalam bagi skala linear, satu senggatan tentu ukur dia adalah 0.02 mm. 0.02 mm, okey. Macam tadi 1 kan? Ya, betul. Ini sekarang 0.02. Jadi 0.02. Okey, jadi bila ada tentu ukuran yang skala linear, dia adalah lebih tepat. Jadi semakin kecil skala di bahagian belakang tu, semakin tepat ukuran yang kita ambil. Okey. Jadi pada bahagian ini, bagaimanakah bacaan diambil? Mula-mula kita akan baca pada skala utama dahulu. Okey. Kalau lihat pada slide, kalau kita lihat pada slide, bulatan merah tu, okey, bagaimanakah bacaan skala utama kita ambil adalah bacaan skala utama yang terhampir dengan 1 mm. Jadi kita lihat bahagian bawah kosong. Okey, dan kita lihat senggatan yang sebelum kosong pada skala linear. Sebelum kosong. Okey. Okey, jadi kita kira di situ 40, 41 dan 42. Okey. Jadi dia akan jadi 42 mm. Okey. Jadi seterusnya apabila kita dah baca bacaan skala utama, kita akan terus kepada skala linear. Okey. Pada slide. Okey, jadi skala linear berbeza sedikit. Okey, untuk skala linear kita mencari senggatan yang sejajar. Okey, senggatan yang sejajar maknanya senggatan di skala linear sejajar dengan senggatan pada skala utama. Okey, jadi pada skala utama bila kita tengok dia sejajar tu maknanya dia satu baris lah. Kalau kita tengok daripada permukaan tu dia satu baris. Jadi kita kiralah kalau kita lihat dekat situ dia berjumpa pada senggatan yang ke-16. Okey, nampak. Jadi 15, 16. Okey, jadi 16 tu kita akan kali dengan 0.02 dan akan mendapat 0.32 mm. Okey, jadi bila kita dapat bacaan pada skala utama dan bacaan pada skala linear, bila kita campurkan dia akan menjadi 42.32 mm. Jadi itulah dia bacaan sebenar bagi baharan yang kita ukur. Okey, baik cikgu. Tapi saya ada soalan cikgu. Saya nak tanya yang ni untuk tengok bacaan skala linear cikgu. Yang tu adalah pada apa tu senggatan lah. Senggatan yang selari lah. Yang selari. Tapi ada tak pernah berlaku di mana ada lebih daripada satu garisan yang selari dengan skala utama? Okey, itu yang berlaku bila kita menggunakan angkut linear secara manual. Okey, jadi sebagai sekiranya pelajar
berdapat menggunakan peralatan ukuran yang baik dengan baik, di mana dia dah mahir menggunakan, dia akan dapat satu saja senggatan yang selari. Okey, sebab saya masa kecil pernah guna ego tapi selalu dapat lebih daripada satu. So saya pun tak tahu nak pilih yang mana ego. Okey, jadi sebenarnya ada juga beberapa faktor lain yang menyumbang kepada kenapa kita boleh dapat sampai 2 senggatan yang selari ataupun sejajar. Okey, jadi sebenarnya salah satu penyumbang dia adalah sama ada bahagian yang kita gunakan. Contoh macam kita guna rahang. Okey, rahang itu tidak bersih. Ada minyak ke, ada sisa besi dan sebagainya, habuk dan sebagainya kan. Okey. Ataupun faktor yang kedua, bahagian yang kita ukur pada projek itu tidak bersih. Okey. Jadi bila berlaku tidak bersih, maknanya mungkin ada habuk dan sebagainya sebab dia terlalu jitu. Jadi mungkin habuk pun dia akan mengganggu ukuran tu. Jadi sebelum pengukuran diambil, kita kena bersihkan kedua-dua bahagian. Kedua-dua bahan yang kita gunakan itu bahagian projek yang kita nak ukur dan peralatan pengukuran yang kita nak guna. Saya rasa ada faktor yang ketiga ego. Orang yang guna tu tak tahu guna. Saya lah. Betul Sean. Itu pun betul juga tu. Nasib baik cikgu ada yang ini program ni supaya cikgu boleh tunjukkan bagaimana untuk menggunakan alat ni dengan betul. Betul. Okey. Okey, jadi seterusnya, saya nak menguji kepada pelajar. Okey, tadi saya dah terangkan macam mana kita nak baca, nak mengambil bacaan. Jadi kita akan pergi kepada slide seterusnya. Okey, untuk pelajar saya nak bertanya Okey. Merujuk kepada skala utama dan skala linear yang ditayangkan sekarang ni, berapakah bacaan pada skala utama? Mungkin saya boleh bertanya pada Nur Syamani. cikgu. Maaf, kurang jelas. Berapa? Skala utama sahaja. Syamani okey ke? 42 cikgu. Okey. Skala utama 42. Gambar tak jelas ke? Yang skala utama. Kalau tak silap saya yang bila kita rujuk kepada skala utama tu adalah garisan ataupun senggatan sebelum nombor kosong betul ke betul. Tak? Okey. Tu Syamani boleh cuba lagi sekali, boleh ke? Yang bulatan merah. Tak nampak. Oh, tak nampak. Mungkin kawan lain boleh tolong Syamani? Okey. Berapa Syamani? 65. Okey, betul. Betul. Okey. Okey, jadi melihat pada skala utama ni, kalau kita lihat dia adalah sebelum daripada kita tengok senggatan skala linear kosong. Jadi sebelum skala linear kosong tu, jadi sebelum senggatan skala linear kosong tu, dia adalah kita tengok 70. Ya, betul. Jadi pertengahan dia adalah 65. Jadi bahagian yang sebelum tu adalah 65. Kemudian kita lihat di situ kosong itu dia tidak melepasi daripada senggatan yang seterusnya. Ya, betul. Jadi skala utama kita adalah 65. Jadi 65 kita kali dengan 1 mm, kita akan dapat bacaan dia adalah 65 mm ataupun mm. Jadi kita sekarang kita nak cari yang senggatan yang selari. Sean. Tadi saya nampak lagi. Dekat sini. Sean. Nampak ayam tu. Nak tanya ke mermaid kita yang ada dalam talian, mungkin mereka boleh tengok sama ada jawapan tu sama dengan saya. Tak apa. Anda tuliskan jawapan dulu. Lepas tu kita sebut sama-sama. Okey. Boleh Siapa nak cuba jawab? Nak pilih siapa? Siapa yang boleh jawab? Siapa tu? Farid. Farid dah. Dalam kiraan saya 3, 2, 1, 39. 65.78. Apa ni? Skala linear saja. Skala linear saja, Farid. Skala linear. 78. Ni yang mana? Senggatan ke berapa yang sejajar dengan skala utama? 78 mm. 78 mm. Ni yang mana? Cikgu saya tahu kenapa. Sebab itu dah jawapan yang akhir. Tapi apa yang anda nampak pada skala linear tu? Tengok pada Belum gambar. Lagi. Jangan darab 0.2 lagi. Tengok pada gambar. Kita lihat. 39. Itu dia. Betul ke? Jawapan Sean? 39 juga ke? Jawapan saya pun 39. Jadi tahniah Farid. Tahniah juga Saya minta Sean. yang angka tadi. Maaf ya. Mungkin salah faham. Jadi tahniah juga Sean. Tahniah juga kepada pelajar Muhammad Farid kerana berjaya menjawab dengan
Betul. Okey, jadi pada skala Vernier tu adalah pada senggatan ke-39. Ya. Okey, pada senggatan ke-39 kita lihat sini. Okey, jadi pada kalau kita lihat pada slide. Nampak sana Ego. Okey, nampak? Okey, kalau lihat pada slide, bacaan skala Vernier senggatan yang ke-39 yang sejajar dengan salah satu garisan pada skala utama, kita akan kalikan dengan 0.02 mm bersamaan dengan 0.78 mm. Jadi selepas tu kita buat apa, Syam? Lepas ni kita tambah kedua-dua Ego. Betul. Okey. Jadi sebelum saya tambah kepada kedua-dua tu, saya nak tanya dengan pelajar. Okey. Mungkin kepada Muhammad Hafiz. Okey, berapa jumlah bacaan yang kita telah baca ni Muhammad Hafiz? Yang ni kalau silap tak tahu nak cakap apa lah. Stress. Okey, ya. Berapakah jumlah bacaan dia? Rupanya 65 kurang jelas lah. Berapakah jumlah bacaan semua? Bacaan sebenar? 65.78 mm. Okey, betul. Syabas kepada anda. Tadi je stress sikit Ego. Okey, nampak. 65.78. Jadi itulah bacaan sebenar. Okey, jadi Sean pun dah tahu membaca dengan betul, pelajar pun dah tahu membaca dengan masa kat sekolah betul. Saya memang banyak silap Ego. Okey. Banyak kali dah silap. So sekarang saya betul-betul tahulah. Masa tu saya tak beri perhatian masa cikgu ajar. Sebab tu dah salah. Yeah. Okey, jadi Sean, bagaimanakah kita nak mengambil bacaan tu? Tadi kita membaca. Ya. Okey, sekarang saya nak demonstrasi macam mana kita nak mengambil bacaan. Okey, baik Ego. Sean akan pegang satu peralatan digital. Okey. Terima kasih Ego. Saya akan membaca menggunakan angkut Vernier manual. Okey. Okey. So kita akan baca Okey. Contoh di sini. Okey, pada sini kalau saya ukur di sini, bacaan yang saya ambil adalah 39.90. Okey, mungkin cikgu boleh tunjukkan kepada mereka yang ada kat rumah. Okey, saya ukur di sini Macam biasa bila cikgu ukur tu, lepas tu cikgu kena ketatkan kan guna apa tu? Ya, so kalau ketatkan kita kena letak kat bawah. Okey. Okey, so kita ketatkan. Okey, so saya tunjuk lagi sekali. Yang skala kita tarikkan dia. So dia tak bergerak. So kita baca. Ukuran begini, menghadap ke muka kita. Dan bacaan yang saya dapat adalah 39.90. Okey, jadi Sean cuba laju cikgu buat. Okey. Sean ukur di bahagian sini. Mana bahagian yang sama. Okey, di sini sana. Okey. Di bahagian sini Ego. Saya letak bawah macam ni lah, mungkin orang yang kat rumah tu boleh nampak juga. Sini Ego. Ya betul. So saya ketatkan. Okey, lepas tu yang kena guna yang kena kunci sama. Tergerak pula. Alamak. Inilah dia. Okey, kita kunci. Okey, cuba Sean baca berapakah ukuran yang dipamerkan? 30.01. Okey, saya salah buat ke Ego? Okey, bukan salah buat Sebab apa? Dalam peralatan pengukuran ni kita kena buat calibration. Okey. Sebelum kita mula mengukur, kita kena pastikan bahagian angkut Vernier itu berada dalam keadaan yang baik. Okey, jadi saya tak buat Ego, macam mana nak buat? Okey, jadi salah satu faktor dia adalah kalau pada manual, pada angkut Vernier manual, kita akan rapatkan begini. Mungkin kita boleh fokus. Kita akan rapatkan begini dan kita akan baca pada skala utama dan skala Vernier. Senggatan kosong ini dia mesti selari. Okey. Kalau pada digital macam mana pula? Sama juga saya jadi pada digital, saya ambil Okey. Pada digital, kita hanya menggerakkan bahagian ni, kita on off Okey, kita on. Lepas tu kita akan tengok dia adalah kosong. 0.00. Nampak Ego. Nampak? Tu nampak. Okey. Jadi bila kita dah dapat 00, maknanya calibration ataupun dia punya ukuran dia dah tepatlah bahagian ni, maknanya angkut Vernier ni sedia digunakan. Okey. Okey, jadi bila Sean mengambil ukuran tadi, okey, bila kita letak di sini. Kita letak di sini. Okey, bahagian di sini. Okey. So kita ketatkan bahagian nut pengunci dia. Dan kita tarik dan kita akan dapat ukuran ni. Berapa tu Ego? Okey, 29.94. Okey. Macam bacaan cikgu tadi berapa? Bacaan saya tadi 29.90. Hampir. Jadi hampir kalau Sean ingat tadi yang segmen pertama tadi saya bagi tahu, ukuran bagi digital lebih tepat berbanding manual. Okey. Jadi
kalau kata 29.94 dengan 29.90, kalau kita bundarkan adalah 29.90. Maknanya cikgu betul lah itu. Betul. Dua-dua jawapan cikgu. adalah betul. Hanya berbeza pada ralat 0.04. Okey, jadi kalau ralat 0.04 jangan kata boleh diterima sebenarnya. Boleh. Kita ikut kepada lukisan. Ya. Pada lukisan. Kalau lukisan kata okey had terima sehingga 0.10. Jadi kalau ada ralat 0.04 dia lebih kecil, maka dia boleh diterima. Itulah kita panggil had terima. Okey. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Fauzia. Baiklah cikgu, jom kita habiskan pendekan kita hari ini. Okey, baik Sean. Jadi kita dah teroka tadi bahagian-bahagian pada angkut bina. Kemudian kita dah teroka pula macam mana bacaan kita ambil. Okey, kemudian seterusnya adalah bagaimanakah kita nak menjaga peralatan pengukuran yang kita gunakan. Penting. Okey, jadi ini salah satu faktor yang penting jugalah sebagai pelajar dan juga juruteknik yang baik. Okey, dia kena tahu bagaimanakah menjaga peralatan pengukuran yang dengan baiklah. Okey, jadi sebelum kita berehat tadi saya ada terangkan apakah ralat yang berlaku bila terdapat dua senggatan. Okey, kalau Syah ingat jadi saya terangkan, jadi sebelum kita mengambil pengukuran apa-apa pun kita kena pastikan bahan projek yang kita nak ukur tu bahagian itu adalah bersih. Okey, dan juga peralatan pengukuran, bahagian peralatan pengukuran angkut bina yang kita nak pakai juga perlu bersih. Kita bersihkan dahulu sebelum ukuran diambil. Okey, itu kaedah mengambil ukuran dengan baik. Okey, seterusnya untuk menjaga peralatan, kita kena ada juga kaedah menyimpan yang baik, Sean. Okey, jadi bagi peralatan pengukuran, dia memerlukan bekas khas. Bukan simpanan poket je cikgu. Tak boleh tak boleh, okey. Kalau kita tengah bekerja, okey, teknisian tengah bekerja, biasanya kita akan lihat teknisian dia ada satu apron kita panggil. Apron bekerja di mana dia boleh masukkan poket-poket yang tertentu. Jadi fungsi poket itu sebenarnya menjaga peralatan tu daripada jatuh. Okey, jadi bila kita pegang satu peralatan pengukuran, kita kena pastikan tempat yang kita simpan tu memastikan peralatan ini tidak akan jatuh. Okey, jadi salah satu kaedah menjaga peralatan pengukuran adalah memastikan peralatan pengukuran ini tidak berlaku hentakan. Jadi salah satu puncanya biasanya jatuhlah. Okey, ataupun mengambil alat pengukuran ni dan mengetuk. Mengetuk kan sebab kita tengok macam penukul. Kita pun ketuk pun salah. Jadi cara itu adalah sangat salah. Okey, kita kena menjaga peralatan pengukuran kita pakai kerana kejituan pengukuran yang kita nak ambil itu adalah sangat penting. Okey. Jadi bila saya kata tadi yang kedua adalah mempunyai bekas khas. Cikgu. Okey, jadi kita kena pastikan peralatan pengukuran seperti angkut bina yang ni yang saya pegang ni dia ada bekas khas dia iaitu plastik ni. Okey, jadi bekas khas ni bermaksud peralatan pengukuran ni mesti boleh masuk dengan baik. Dan tertutup. Jadi sebelum kita masukkan, sama juga seperti sebelum kita mengambil ukuran, kita kena pastikan peralatan ini dibersihkan terlebih dahulu. Okey, setelah kita bersihkan peralatan ini, kita kena pastikan kita rapatkan rahang dia. Okey, sehingga bacaan skala itu adalah kosong pada skala utama dan kosong pada
skala vernier. Okey, jadi selepas itu baru kita ketatkan sikit saja kunci. Nut pengunci ni tak perlu terlalu ketat, kita ketatkan sikit. Okey, supaya dia tak menggelongsor saja. Okey, kita buka casing kita. Dan kita tadi saya kata kita kena pastikan dia masuk dengan fit lah, dengan tepat macam kita pakai kasut, Sean. Kan? Kalau kasut terlalu besar, dia akan terkeluar dan sebagainya kaki kita. Okey, jadi nampak kemas. Yalah. Jadi dia masuk dengan kemas. Jadi setelah kita masukkan dalam bekas khas, kita akan simpan dengan baik di tempat yang betul. Okey. Okey. Baiklah, cikgu. So kita simpan. Jadi sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada penerokan kita hari ini. Okey, jadi secara keseluruhannya apa yang saya nak sentuh ataupun apa yang saya nak teroka pada hari ini telah berjaya dicapai. Alhamdulillah. Okey. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini adalah penggunaan peralatan pengukuran yang betul dan bahagian yang kita guna pada peralatan pengukuran itu adalah betul pada bahan yang kita nak ukur. Itu yang paling penting. Okey, yang kedua, saya harap pelajar telah tahu membaca. Membaca skala dengan baik. Okey, dengan betul adalah proses belajar, tapi mesti tahu menggunakan ataupun membaca skala dengan baik. Betul. Okey, jadi dan terakhir sekali adalah bagaimana menjaga peralatan pengukuran. Okey, sebab harga bagi peralatan pengukuran ini pun tidak murah, Syam. Betul, Ibu. Okey. Jadi kita perlukan penjagaan yang betul. Okey. Terima kasih Cikgu Fauzia dan juga kepada mereka yang berada dalam talian, iaitu Nazmi, Farid, Ayu, Hafiz, Syamil dan juga Syamani. Kerana bersama kita untuk program kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penurunan COVID-19. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Teroka di Didik TV KPM. Kita berjumpa lagi. Bye!